أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton yang sedang menonton ketika ini? Saya doakan semuanya berada dalam keadaan yang baik, berada dalam keadaan sihat walafiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mempermudahkan urusan ilmu dan amal kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan hidayahnya dalam bimbingan agamanya untuk sama-sama kita mencapai keselamatan di dunia dan mencapai kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, tradisi Arab jahiliyah sebelum kedatangannya agama Islam ini sering memandang rendah akan status dan kedudukan seorang wanita. Namun tuan-puan, suramnya tradisi ini dihapuskan oleh siapa? Oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan tentang nabi kita ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam surah Al-Anbiya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Sesungguhnya Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk rahmat sekalian alam. Subhanallah. Maka tuan-puan, Nabi memandang tinggi kedudukan, martabat baik laki-laki maupun di kalangan wanita. Subhanallah. Buktinya apa? Subhanallah, ya. Dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di atas bimbingan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan pensyariatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, darjat kaum wanita diangkat. Tidak ada lagi sebarang penindasan maupun kezaliman. Inilah dia agama Islam. Sangat memandang tinggi, sangat memuliakan dan memartabatkan kedudukan seorang wanita. Buktinya, Islam memberikan hak waris terhadap kaum wanita. Adanya hak waris bagi kaum wanita. Islam juga memberi jaminan bagi kebebasan melontarkan pendapat atau pandangan, adapun dalam batas-batas yang tertentu. Keadilan bagi agama kita, agama Islam ini juga terhadap hukum hakam. Adanya hukum hakam berkaitan dengan wanita. Subhanallah. Dan Islam memberikan kebebasan untuk seorang wanita ini mendapatkan pendidikan, untuk mencari ilmu, untuk bekerja, untuk mencari sumber pendapatan sendiri. Subhanallah. Dan adanya nafkah yang layak diberikan kepada seorang isteri daripada suaminya, serta larangan menceraikan isteri ini tanpa sebab yang munasabah. Dan apabila hadirnya, datangnya agama Islam ini, larangan untuk membunuh bayi-bayi perempuan. Subhanallah. Tuan-puan, lihatlah Allah Subhanahu wa taala meletakkan hikmah kepada peranan wanita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hak dan kedudukan seorang wanita di tempatnya. Subhanallah. Tuan-puan, cuba kita imbas kembali seorang doktor yang sangat terkenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu siapa namanya? Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ni dia banyak sertai Nabi dalam peperangan. Untuk apa? Untuk membantu dan merawat pejuang-pejuang peperangan yang tercedera. Maka tuan-puan, kita boleh melihat daripada kisah ini bahawa Nabi SAW meraihkan dan memandang tinggi bakat yang ada seperti ini terhadap seorang wanita. Adapun tuan-puan, Nabi juga mementingkan pendidikan terhadap wanita. Kita boleh lihat sebagai contoh
Ummul Mukminin, ya, isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang isteri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah meriwayatkan lebih 2000 hadis dan beliau juga menjadi mufti, menjadi rujukan pada zaman tersebut setelah kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ini tuan-puan adalah hasil daripada keprihatinan dan perhatian yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap golongan wanita. Maka tuan-puan, banyaklah bersyukurlah kita, beruntunglah kita menjadi seorang wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan mensyukuri nikmat ini dengan kita memperbanyakkan berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda ingatan kita, tanda penghargaan kita terhadap pengorbanan, terhadap perjuangan, terhadap keprihatinan, terhadap perhatian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan terhadap. Maka tuan-puan, ada sebuah hadis yang sahih yang Nabi sebutkan, tuan-puan, wanita ni kalau dia nak masuk syurga, jangan lupa buat 4 perkara. Iaitu apa dia, tuan-puan? Yang pertama, subhanallah, solat fardu 5 waktu sehari semalam. Jangan tinggal solat. Maka nak jadi wanita yang muslimah, solehah, yang abidah, rajin ibadahnya, kena jangan tinggal solat 5 fardu sehari semalam. Ya, bonus kalau dapat tambah dengan solat-solat sunat yang lain, masya-Allah tabarakallah. Yang kedua apa dia? Ya, nak jamin wanita ni dapat masuk syurga, puasalah di bulan Ramadan. Jangan tinggal puasa di bulan Ramadan. Penuhkan puasa di bulan Ramadan. Cantiknya lagi kalau kita dapat rajinkan diri untuk melakukan ibadah sunnah yang lain, iaitu kita puasa sunat di hari yang selain di bulan Ramadan. Subhanallah, tambah lagi pahalanya. Yang ketiga apa dia, tuan-puan? Ya, wanita yang nak masuk syurga, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah wanita yang menjaga kehormatan dirinya, menjaga maruah dirinya, menjaga harga dirinya. Subhanallah. Jadilah wanita yang mahal, wanita yang dilindungi, wanita yang bak permata di dalam sebuah kaca, subhanallah, yang tidak mudah disentuh, hanya mampu melihat dengan pandangan yang lapang hati, pandangan yang kita sebutkan sebagai qurratul a'yun, penyejuk mata. Jadilah wanita yang dipandang kerana kehormatan yang tinggi, dipandang kerana ilmunya yang tinggi. Subhanallah. Dan yang keempat, jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk wanita ni mudah nak masuk syurga, iaitu apa dia, tuan-puan? Ni tak semua orang senang nak buat ni nah, kan? Kadang-kadang setengah orang diuji ya dengan ujian ini, iaitu yang keempat ini, taatlah suami. Subhanallah. Tuan-puan, taat suami jamin syurga. Maka tuan-puan, kalau kita dapat buat empat perkara ini, maka apa kata Nabi? Masuklah ke dalam mana-mana pintu syurga yang anda kehendaki. Subhanallah. Maka tuan-puan, saya yakin dan percaya para ibu, para isteri, para wanita di luar sana, masing-masing ada ujian yang kita hadapi, yang kalian hadapi, yang mereka hadapi. Tetaplah teguh pada jalan sabar. Mintalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga sentiasa diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dalam kita nak menempuh ujian hidup ini, dalam kita nak menempuh kita punya peranan menjadi seorang wanita mujahadah, tuan-puan, ya. Mujahadah nak tutup aurat, nak jaga solatnya, nak jaga ibadahnya, nak jaga hubungan dengan suami kita, nak taat suami kita. Semua itu mujahadah yang mana bayarannya tidak ternilai, iaitu syurganya. Maknanya masuklah mana-mana pintu syurga yang kamu kehendaki. Itu Nabi sebutkan. Maka tuan-puan, syurga itu mahal, syurga itu indah, syurga itulah matlamat akhir kita. Jadi semua 4 perkara yang kita
yang Nabi sebutkan ini, mudah-mudahan sama-sama kita dapat usaha, sama-sama kita dapat berjuang untuk kita lakukan bersama dan istiqamah untuk melakukan keempat-empat perkara ini. Kerana itulah hakikatnya matlamat kita ini untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nak doa masuk syurga ni tuan-puan, doa nak masuk syurga Firdaus. Kerana syurga Firdaus ni syurga tertinggi, subhanallah. Ya. Banyakkan doa masuk syurga, doa daripada elak daripada perkara yang tidak diingini berlaku dalam kehidupan kita. Tuan-puan, saya yakin ibu-ibu, para isteri, ada yang diuji dengan suami, ada yang diuji oleh anak-anaknya, ada yang diuji oleh rakan sekerjanya, ada yang diuji oleh ibu mertuanya, ada yang diuji oleh ayah mertuanya, ada yang diuji pelbagai, diuji dengan jiran tetangga, adik-beradik dan sebagainya. Masya Allah tuan-puan, saya sangat sarankan bagi kita untuk nak mendapat kekuatan setelah mana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan membaca sirah nabawiyah dan juga bacalah sirah-sirah, kisah-kisah Sri Kandi wanita yang dijamin syurga. Antaranya apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Asiyah bintu Muzahim yang diuji oleh suaminya, ya. Suaminya adalah Fir'aun, makhluk yang paling jahat di atas muka bumi Allah, tapi tetap taat kepada suaminya, tetap mempertahankan keimanannya. Maka dari situ kita boleh merasakan tidak ada alasan untuk tidak mentaati suami kita. Seterusnya siapa dia? Subhanallah, Maryam bintu Imran. Maryam yang melahirkan anak, dan anak itu adalah seorang nabi, subhanallah. Ya, seterusnya antara presiden wanita syurga. Presiden tuan-puan, presiden wanita syurga yang kita kena kenal, kita kena tahu, baca sirahnya, baca ujian yang dihadapinya, baca bagaimana ibadahnya, ya, selami, hadamkan bagaimana kekuatan dalam menghadapi detik-detik ujian, muhasabah, detik-detik mehnah dan tribulasi, ya. Dan seterusnya Sayyidatina Khadijah, isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Asia, Sayyidatina Khadijah, Maryam, dan juga yang seorang lagi adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Maryam, Asia, Khadijah, Fatimah. Masya Allah, Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah tuan-puan, bila mana kita menghayati kisah-kisah tokoh Sri Kandi wanita syurga ini, maka sedikit sebanyak dia datang satu kekuatan, datang semangat, datang satu, kita panggil semangat baru, kekuatan baru untuk kita meneladani, untuk kita jadikan mereka ini sebagai contoh teladan, sebagai idola kita, kerana mereka ini adalah wanita yang dijamin syurga. Dan itulah hakikatnya matlamat kita, niat kita, tujuan kita, impian kita, nak menjadi wanita ahli syurga, menjadi bidadari-bidadari di syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-puan, mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian pada hari ini dapat menjadikan kita seorang wanita yang salihah, seorang wanita yang mukminah, seorang wanita yang muslimah, seorang wanita yang abidah, rajin, kuat ibadahnya, seorang wanita yang kuat jiwanya, kental hatinya, lapang dadanya, seorang wanita yang berlapang dadanya, terbuka mindanya, dan seorang wanita yang penyabar, ya. Dan semua ini memerlukan kekuatan, memerlukan ilmu, memerlukan doa yang berterusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggal doa tuan-puan. Banyakkan minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ya, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya tuan-puan. Sesungguhnya kita manusia biasa tak ada daya tuan-puan. Tak ada daya melainkan apa? Melainkan dengan bantuan Allah, melainkan daripada kekuatan Allah. Allah bagi kekuatan kepada diri kita ini untuk menghadapi hari-hari yang mendatang. Maka tuan-puan, jadilah wanita yang kuat, wanita yang gentar, wanita yang sabar, wanita yang salihah.
InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian pada hari ini dapat menjadikan kita manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Dapat menjadikan kita wanita yang bermanfaat kepada diri kita. Dapat menjadikan diri kita seorang isteri, seorang ibu, seorang anak perempuan, seorang wanita, seorang adik perempuan, ya, yang dapat memberikan manfaat kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada agamanya, kepada masyarakat di sekelilingnya, jiran sekariahnya, kepada rakan-rakan sekerjanya, dan khususnya lebih besar kepada negara, insya-Allah. Dan juga tuan-puan, kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan perkongsian majlis ilmu ini mudah-mudahan dapat menjadikan kita hamba Allah yang lebih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sama-sama kita mengejar syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Insya-Allah panjang umur, kita berjumpa lagi di lain waktu di tajuk-tajuk yang lain. Insya-Allah itu saja daripada saya untuk hari ini. Sekian. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk dan kekurangan kelemahan itu pasti datang daripada kelemahan kekurangan diri saya sendiri. Wallahu ta'ala alam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.